Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Ustaz Jeff Muhammad. Saya adalah seorang guru Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga ahli akademik YouTuber Malaysia. Channel saya mengandungi video-video yang berkaitan dengan PDP, pendidikan Islam dan tasawuf Islam. Jom bersokongan kepada saya dan jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa form 1 dulu kita dah belajar yang hadis ni apa kan? Hadis ni adalah daripada Rasulullah lah. Selepas daripada ayat Quran kan. Kita dah belajar pasal dalil kan. So salah satu dia hadis. So hadis ni apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang mana kita kena ikutlah. Okey. So, apa yang kita perlu capai pada hari ini ialah kita dapat membaca hadis dengan betul. Okey, kemudian kita dapat menyatakan terjemahan hadis untuk hari ini. Kemudian kita dapat menjelaskan maksud kemungkaran. Apakah ini maksudkan dengan kemungkaran? Kita dapat jelaskan apa hukum mencegah kemungkaran. Okey, kemudian kita dapat jelaskan macam mana cara kita nak menangani kemungkaran dengan tangan, lidah dan hati. Itu yang perlu awak capai untuk hari ini. Kalau awak dapat capai 5 tu hari ini, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Sama-sama baca kelas. Kita ikut yang kita ikut yang atas dulu. An Abi Sa'id, sebut. Ustaz tak dengar tak apa, awak sebut je dekat rumah awak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ikut sama-sama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sekali lagi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sekali lagi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Okay, good. Yang dah sebut. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Sekali lagi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Okay, good. Wa zalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Hadis tersebut adalah daripada riwayat Al-Muslim. Kita tengok apa maksud dia. Secara keseluruhan maksud dia, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, dengan lisannya. Sekiranya dia tak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hati dia. Dan mengubah dengan hati itu tadi, itulah selemah-lemah iman. So ini hadis yang akan kita belajar.
Dalam ni dia akan ceritakan macam mana kita nak mencegah kemungkaran. Okey, ada 3 cara dia. Baris yang pertama, man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Yang pertama, okey, tengok dekat buku teks awak, muka surat 52 ada 5 kotak tu kan. Man ra'a minkum munkaran, ikut sama-sama. Okey, good. Man ra'a minkum munkaran. Okey, good. Maksud dia, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Okay, yang kedua, fal yughayyiruhu biyadihi. Sebut, fal yughayyiruhu biyadihi. Sekali lagi, fal yughayyiruhu biyadihi. Maksud dia, yang kedua ni, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Okey. Kita tengok yang ketiga, baris ketiga. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sebut sama-sama. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sekali lagi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Maksudnya, sekiranya kita tidak mampu, tak mampu apa tadi? Mengubah dengan tangan tadi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Okey, tengok baris yang keempat. Sebut sama-sama fa in lam yastati' fa biqalbihi. Sebut. Okey, good. Sekali lagi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Okey, good. Sekali lagi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Okey. Maksud dia, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Maknanya tak mampu nak mengubah dengan lidah pula, dia ubah dengan hati dia. Yang kelima, wazalika ad'aful iman. Okey, sekali lagi sebut, wazalika ad'aful iman. Okey, good. Sebut sama-sama. Wazalika ad'aful iman. Okey, yang kelima ni maksud dia, dan mengubah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Okey. Lepas ni awak akan tengok apakah yang dimaksudkan mengubah dengan tangan, apakah yang dimaksudkan mengubah dengan lidah, dan apakah yang dimaksudkan mengubah dengan hati. Terus seterusnya, apakah yang dimaksudkan kemungkaran? Pernah dengarkan perkataan mungkar? Okey. Dari segi bahasa, bermaksud perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Okey, sesuatu yang tak elok, okey, yang kita anggap buruk oleh akal kita yang berfikiran waras ni lah. Okey, kita tengok benda tu tak bagus. So itu benda yang mungkar. Okey. Dari segi istilah, bermaksud perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak, okey, atau yang melanggar perintah Allah. Daripada segi istilah, maksudnya sesuatu yang Allah tak suka, Allah larang, maksud dia kat situ ialah yang agama tak bagi, okey, Islam tak suruh buat macam tu, okey, itu adalah perbuatan mungkar. Allah dah terangkan dalam Al-Quran tak boleh buat ni, kita buat, itu mungkar. Allah marah kita kalau kita buat benda tu, itu adalah perkataan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Okey, iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadah seperti solat yang khusyuk. Kita nak cegah mungkar, nak jadi peninding dari mungkar ni, kita kena iman yang kuat. Macam mana nak iman yang kuat? Okey, setiap amal ibadah kita, okey, amal ibadah kita kena jadikan dia berkualiti. Okey, kalau kita solat dengan khusyuk. Kalau kita puasa betul-betul. Okey, kalau kita bersedekah dengan ikhlas. Kalau kita belajar dengan ikhlas, okey. Benda-benda tu akan jadikan iman kita kuat. Kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah, okey, supaya menjadi peninding kepada kita mendekati benda yang mungkar, supaya kita
rasa bila kita ada benda ni, okey, hati kita bersih, kita akan nampak benda yang tak elok, kita tak suka, kita akan tegur orang. So hati kita kena bersih lah. Kalau orang buat sesuatu yang tak elok, kita tak tegur, maknanya hati kita belum cukup bersih. Alright. Seterusnya, hukum menangani kemungkaran. Apakah hukum menangani kemungkaran? Menangani ni maksud dia hukum mencegah kemungkaran. Okey, menghadapi kemungkaran tu. Hukum dia adalah wajib. Wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Ada had dia. Kalau kita sebagai anak, kalau di rumah macam mana kita nak cegah kemungkaran. Kalau kita di sekolah, macam mana cara kita nak cegah kemungkaran. Kalau kita sebagai guru, kita tengok kemungkaran yang dilakukan, macam mana cara nak cegah. Okay, besok awak dah jadi seorang ayah, kalau anak awak buat sesuatu yang tak elok, macam mana caranya awak nak cegah. Firman Allah SWT yang bermaksud, okay, ayat dia, kita baca ayat dia daripada surah Ali Imran. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Dalam ayat ni keseluruhannya ialah Allah bagi tahu yang Allah jadikan kita tu sebagai sebaik-baik umat. Okey, sebaik-baik umat, dia menyuruh kita membuat benda yang baik dan mencegah kemungkaran. Bagaimana cara kita menangani kemungkaran? Macam mana cara kita nak mencegah kemungkaran? Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, okay? Iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini, pelaku akan lebih mudah menerima teguran. Maksudnya orang yang buat benda tak elok tu tadi, kalau kita tegur, dia boleh terima. Okay, sebab kita tegur dia dengan cara berhikmah. Okay, dan bersedia meninggalkan kemungkaran itu. Kadang-kadang awak tengok kan, kalau adik awak buat salah, awak tegur, dia marah dia kan. Dia marah balik kat awak kan. Sama juga. Kalau adik awak buat salah, awak tegur dia cara baik, dia akan ikut cakap awak. Macam itulah cara dia. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125, Wadu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Maksud dia kat sini ialah Allah suruh Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad menceritakan, mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran apa semua tu dengan cara berhikmah, dengan cara yang paling baik. Allah suruh Nabi. Sebab itulah dalam tajuk ni, Nabi pula menyuruh kita macam mana nak cegah kemungkaran. Nabi pula ajar kita macam mana nak menangani kemungkaran. Cara menangani kemungkaran. Kalau awak ikut hadis tadi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang nampak mungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan dia. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, bilisanihi, dengan lisan dia. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dengan hati dia. So ada 3 cara kita menangani kemungkaran, iaitu pertama dengan tangan, kedua dengan lisan, ketiga dengan hati. Menangani kemungkaran dengan tangan ialah mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, ketua masyarakat dan ketua negara. Ayah awak ketua di dalam rumah, bila awak buat sesuatu yang tak elok, tengok macam mana dia tangani kemungkaran yang awak buat. Dengan tangan kan? Kan? Dengan hanger. Kan? Kadang mak awak dengan lisan, itu lisan nantilah. So dia ada bidang kuasa. Kalau awak di sekolah, awak dilantik sebagai ketua kelas, kelas bising kan. Bila kelas bising, awak ada hak untuk menegur sebab awak ketua kelas. Tengok tak? Awak ada kemampuan, awak ada kuasa. Ketua negara boleh mencegah kemungkaran, dia tengok apa yang berlaku. So dia perkuatkan undang-undang sebab dia boleh pegang undang-undang. Kan? Dia berkuasa mengarahkan polis, mengarahkan siapa saja untuk menangani
benda-benda salah laku, okey, kemungkaran yang berlaku di negara kita. Orang tak ada kuasa, dia hanya boleh menyebut dengan mulut dia, iaitu menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran secara lisan ataupun tulisan. Maknanya dia dengan suara ataupun dengan menulis. Awak ketua kelas, awak ketua kelas, awak ada kuasa tapi awak takut nak tegur orang. Awak takut nak buat sesuatu, awak pun report kat cikgu. Tadi Ustaz Jeb bising dalam kelas, contoh kan, cari pelajar kan, Ustaz Jeb bising dalam kelas. So, itu kemampuan awak. Nampak tak? Awak menggunakan cara lisan ataupun awak menulis ke hadapan kepada cikgu. Tadi ada orang kan, awak tulis dekat. Okey, yang seterusnya ketiga, dengan hati. Dengan hati ni, iaitu caranya kita membenci atau menjauhi kemungkaran tersebut. Kemudian kita berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Okey, kita tengok benda yang tak elok, kita nak tegur dengan tangan tak reti, nak marah tak reti, nak nasihat tak berani kan. Badan dia besar pada kita. So kita cuma mampu tegur dalam hati, ya Allah aku, janganlah dia buat benda ni. Ya Allah, kesiannya kalau dia pukul orang tu. Kan? Nampak tak? Kita dengan hati. Ataupun kita benci dengan apa yang orang tu buat. Contoh orang tu benda apa benda yang tak elok selalu buat. Dia hidugam. Contoh hidugam kan. Hidugam tahu tak? Okey, hidugam ke isap dadah ke apa kan. Okey, orang buat. So kita cuma tak nak benda tu berlaku. So kita benci perkara tu. So kita dapat mencegah dia kan. So kalau kita tak benci, silap bulan kita pun buat benda yang sama. So kemungkaran itu akan merebak. So bila kita benci, cukuplah sekadar dia seorang dia buat benda tu dan kita tak buat. Itu pun dah terbaik. Kita masuk tajuk seterusnya. Okey, awak dah dapat tadi bacaan dan maksud. Kemudian awak dah tahu hukum menangani kemungkaran. Okey, awak dah dapat 2 dah. Dah tercapai dah untuk pagi ni. Kemudian awak dah tahu cara menangani kemungkaran, awak dah dapat 3. Ada dengan tangan, lisan dan hati. Awak dah faham. So awak dah dapat 3 dah untuk hari ni. So kita tengok apakah hikmah menangani kemungkaran. Okey, bila kita dapat kemungkaran, dah dapat kita cegah, kita dapat tangani, okey, dia dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kualiti diri siapa? Orang yang ditegur ataupun diri kita. Dua-dua pun boleh dapat. Ya? Orang yang ditegur tu kita cakap jangan buat, dia pun tak buat. Nampak tak? Dia akan jadi orang yang baik. Kita tegur dia dan sudah pastilah kita pun tak buat sebab kita nak menunjukkan contoh yang baik. So hikmah dia dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Awak prihatin dengan adik awak prihatin dengan kawan awak prihatin dengan kawan awak dalam kelas, jangan buang sampah merata-rata, kawan awak pun tak buang, so kelas awak jadi bersih. Betul tak? Bila dah bersih, macam mana? Seronoklah kan kita belajar sama-sama kan, sebab masing-masing tegur-menegur kan, suasana bersih, belajar pun senang dapat. Nampak tak? Dia dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kerana kita mengamalkan perkara-perkara yang baik dan kita meninggalkan perkara Allah tak suka. Dah confirm lah Allah sayang kita. Nampak tak? So itu hikmah menangani kemungkaran. Seterusnya kita mulakan pengajaran hadis. Okey, hadis yang kita baca tadi, hadis yang maksud dia kata-kata Nabi Muhammad tadi yang kita dah belajar tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Siapa melihat kemungkaran hendaklah dia mencegah dengan tangan. Kalau tak mampu dia cegah dengan lisan. Kalau dia tak mampu dia cegah dengan hati. Hati itu adalah selemah-lemah iman. Okey. Pengajaran daripada hadis tadi, ialah pertama sekali kita umat Islam kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada seperti menguatkuasakan undang-undang ataupun peraturan. Okey, ini yang mencegah kemungkaran dengan tangan ni lah tadi kan.
Kita ada kuasa. So pengajaran hadis pada hari ini yang pertama sekali, sebagai umat Islam kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada. Yang kedua, pengajaran hadis yang kita belajar tadi, sebagai umat Islam kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang ini yang kedua. Sebagai umat Islam kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Kita kenalah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Boleh tak kita tambah lagi pengajaran hadis yang kita dapat pada hari ini? Agak-agak apa lagi pengajaran hadis yang kita dapat? Kita sebagai umat Islam kita tidak boleh menyokong orang yang membuat kemungkaran. Boleh tak? Boleh kan? Apa lagi? Boleh Ustaz. Kan? So cara dia macam mana nak dapatkan pengajaran hadis ialah jangan lari pada hadis tu tadi. Tadi ingat tak yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan nasihat secara berhikmah kan? Boleh tak kalau saya buat pengajaran hadis, sebagai umat Islam kita hendaklah sentiasa menasihati antara satu sama lain. Boleh tak? So hari ini kalau awak dapat dah 3 ni, pertama pengajaran hadis sebagai umat Islam kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada. Kedua, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan. Okey, ketiga, kita sebagai umat Islam hendaklah membenci kemungkaran. So itu je untuk tajuk hari ini. Okey.